Bella dan Molly ialah pekongsi dalam perkongsian ABM yang beroperasi di Sungai Rambai, Melaka. Berikut adalah petikan imbangan duga. So dia bagi tarikh imbangan duga 31 Disember 2017. So dia bagi modal awal, Ana, Bella dengan Molly semua. Ambilan pun dia bagi. Okay, akaun semasa 1 Januari. So Ana, Bella. Semua Bella tengok 2,500 dalam bracket tulis debit. So maksudnya akaun semasa Bella berbaki debit. Maksudnya dia kena bayar kepada perkongsian lah. Dia ada hutang dengan perkongsian. Okay, kalau akaun semasa sebelah debit, maksudnya perkongsi kena bawa masuk duit dia, kena bayar balik kepada perkongsian. Ingatlah akaun semasa, akaun modal, kita ada dua ikuti pemilik. Akaun semasa dengan akaun modal. So kalau akaun semasa dia debit means, okay, dia berhutang dengan perkongsian. Okay, so Ana dengan Molly akaun semasa normal. So tak ada masalah. Kita bagi perabot kenderaan bank untuk bersih boleh bagi. Okey, so kita tengok maklumat tambahan. Ikatan perkongsian menyatakan berikut. Yang pertama, faedah atas sembilan 10%. Okay, faedah atas modal 5%. Gaji tahunan Bella 4,000, Molly 6,500. Untung dan rugi dikongsi antara Ana, Bella, Molly mengikut nisbah 5-3-2. Okay, so yang pertama B pula untuk akaun penyediaan untung rugi, akaun perdagangan dan untung rugi dia bagi ada 4 benda. So dia suruh kamu buat akaun untung rugi. Kenapa? Dia bagi untung bersih tapi untung bersih tu belum tepat sebab perkara B belum diambil kira. So dia suruh kamu cari untung bersih, nilai untung bersih yang baru. Yang pertama A. Yang kedua, baru kamu dapat untung bersih yang baru tu, baru kita pindahkan masuk dalam akaun pengasingan untung rugi. So dia nak tengok setakat kamu pindah masuk ke akaun semasa Ana, Bella dengan Molly je lah. So dan dia akan buat. Kita bagi 5 minit untuk settle masukkan ruang-ruang ni. Okay. Okay, FAA tu apa? Saya dah guna short form. Okay, faedah atas ambilan. Okay, yang pertama. Yang kedua, faedah atas modal. Okay, kamu boleh tolong typekan masuk. Yang kawan yang lain yang gunakan telefon tu boleh check, tengok jawapan yang kawan kamu tulis betul tak? Boleh bagi respon. Ada 3 orang saja yang buat sekarang ni. Okay. Berhati-hati dengan kosong tu, jangan terlebih. Okay, dah? Alright, okay. Boleh? Okay, mari kita semak jawapan mereka. Okay, yang pertama. Okay, faedah atas ambilan. Okay, untuk Ana. Faedah atas ambilan untuk Ana, 10% darab ambilan Ana buat adalah 16,000. Okay, betul? So, jawapan dia 1,600. Okay, ini betul. Yang kedua, Bella. 10% darab dia punya ambilan 12,000. Okay, betul. So, 1,200. Okay, betul. So, Molly pula faedah atas ambilan 10% darab 18,000, 1,800. Okay, semua betul. Tiga-tiga. Alright, very good. Okay, yang keempat, faedah atas modal. Faedah atas modal pula untuk Ana, 5% modal Ana adalah 100,000. Okay, yang ni kurang tepat lah nilai dia. Okay, salah ni nilai. Okay, 5% daripada 100,000 is supposed to be 5,000. Saya kira 5,000. Macam mana boleh kira sampai 350,000 tu? Okay, so hanya 5,000 sahaja. Okay, yang kedua 5% daripada 75,000. Okay, betul. Okay, nilai dia sebanyak okay, 3750. Okay, betul. Okay, seterusnya 5% daripada 35,000.
Okay, nilai dia 1,750. Okay, good. Betul. Alright. So, gaji tahunan saya dah letak siap-siap. Okay, untung rugi-rugi pula nisbah dia. So, dia cakap Ana dapat 5 bahagian. Bella dapat 3 bahagian dan Molly dapat 2 bahagian. So, macam mana kita nak tahu total semua bahagian? Kita tambah 5 tambah 3 tambah 2. So, total ada 10. So, Ana 5 per 10. Betul. Ataupun kita boleh buat ni lagi. 1 per 2 pun boleh. Okay, yang ni. Okay, Bella 3 per 10 dan juga Molly 2 per 10. Okay, very good. Okay, betul. Alright, so next. Okay, so saya teruskan. Okay, so yang ni. Okay, ini masalah yang ada terdapat dalam akaun perdagangan, akaun terugi. So, akaun yang pertama berkaitan dengan insurans prabayar. Okay, so bila ada insurans prabayar, automatik kita akan fikir dia adalah lebih bayar. So, lebih bayar, apa kita nak buat dalam akaun perdagangan dan akaun terugi? Kita nak lebih bayar, so kita nak tambah ke minus? Insurans prabayar, maksudnya belanja kita dah terlebih tolak. So, untung bersih kita dah jadi sikit. So, kita kena tambah balik. Okay, kita tambah balik dalam untung apur lah. Okay, kita tambah balik dalam apur. Okay, yang pertama, kita tambah balik dalam apur. Yang kedua, dia akan jadi sebagai aset semasa dalam PKK. Alright. Yang kedua, dia akan jadi aset semasa dalam PKK. Okay. Yang kedua, so gaji pekerja belum bayar. So gaji pekerja belum bayar. So dalam akaun untung rugi kita, gaji kita tolak sikit. So menyebabkan nilai untung bersih kita banyak. So apa kita nak buat? So kita kena minus balik dalam apur akaun perdagangan untung rugi. Yang pertama. Dan yang kedua, bila perkataan gaji pekerja belum bayar, so maksudnya belum bayar tu adalah kategori liability semasa dalam PKK. Ni kalau soalan suruh buat PKK lah. Kalau macam soalan ni tak suruh, tapi saya nak ajar juga kamu. Okay. Alright, yang ketiga. Dia cakap baki akaun belum terima dihapus 800. Apa maksud dia ni? So ini adalah hutang lapuk. Okay, hutang lapuk. So apa kita nak buat? So kita akan minus dalam apur. So kita akan minus apur. Kerana apa? Sebab dia baru wujud lah hutang lapuk. Okay. So next, apa kita nak buat lagi? Kita akan tolak nilai dia dalam ABT. Baki ABT lah. Okay, nilai baki ABT akhir kita akan tolak baki. Kita akan tolak baki ABT. Okay, seterusnya PHR 600 diwujudkan. So ini adalah belanja PHR. So belanja hutang ragu. Maksud dia hutang ragu. So apa kita nak buat? So kita akan minus juga dalam apur. Sebab dia belum tolak lagi. So kita akan tolak. Dan juga dia pun akan minus baki ABT. Okay, so ini dia. Alright. So setiap satu benda ni kamu kena tahu. Okay, apa dia masalah ni. Okay, kita nak buat apa. So apa kita nak kena buat. Terlibat di mana. Okay. Alright. So okay, dah siap. So sekarang kita ambil yang terlibat dalam apur sajalah. Sebab kita nak cari untung bersih yang baru. So ini plus, ini minus, ini minus, ini minus. So satu je kita tambah iaitu insurans berbayar. Yang lain kita minus. Okay. Okay, saya dah buka akaun untung rugi. Okay, kita masuk untung bersih yang tak betul, tak tepat tadi. Okay, so kita tambah tadi. Kita tambah ada satu saja iaitu insurans prabayar. Okay, so terus letak ke tepi. Insurans prabayar adalah 500. Kita dapat RM53,300. Okay, next kita minus. Selebihnya yang lain kita akan minus. Iaitu kita akan minus yang pertama gaji pekerja belum bayar. Okay, gaji pekerja belum bayar 1,500. Yang kedua hutang lapuk. Okay, 800.
Dan yang ketiga adalah hutang ragu ataupun PHR pun boleh tulis hutang ragu sebanyak 600. Okay, so tambah tiga-tiga tu 1,500 tambah 800 tambah 600 2,900. So kita minus kat sini 2,900. Kita dapat jawapan untung bersih yang baru 50,400. Okay, so ini untung bersih selepas pelarasan, kita panggil untung bersih selepas pelarasan. Right, ini ya. Okay, kalau dia suruh kamu cari balik untung bersih, so kamu kena buat dalam bentuk penyata untung rugi macam ni. So apa patut kita tambah, kita tambah. Apa yang patut kita tolak, kita kumpulankan tolak. Okay, so kita dapat nilai baru ini, rugi. Okay, so 4B, akaun pengasingan untung rugi. So kita dapat untung bersih tadi, kita pindah masuk sini. Okay. Okay, so macam biasa dia hanya tambah satu benda saja, iaitu tambah faedah atas ambilan. Okay, so kita dah kira kat atas tadi faedah atas ambilan untuk atas ambilan 1,600 tambah 1,200 campur dengan 1,800. So dapat 4,600. So bawa turun 4,600 di sini. Okay, so bawah tambah dengan 50,400, so dapat 55,000. Okay. So gaji antara Bella dengan Molly, okay, tambah dua-dua, so dapat 10,500. Okay, Bella 4,000, Molly 6,500. So kita tambah 10,500. Okay, faedah atas modal dekat atas tadi, okay, kita tambah 3 juga. Okay, faedah atas modal 5,000 tambah 8,750 plus 1,750. So 10,500 juga. Betul lah? Okay, ni tambah ni tambah ni. Okay, 10,500 juga dapat sama nilai. Terus masuk di sini. Okay, so kita tambah 1,000. Okay, so kongsi untung. Sebab apa untung? Sebab atas ni 55,000. So kita tolak ni 21,000. So dapat kongsi untung positif banyak 34,000. Oh, okay. Alright. So sekarang 34,000 ni kena allocate antara Ana, Bella dan Molly ikut nisbah yang mereka setujui. So 24,000. Okay. So Bella pula. Bella dapat 3/10. Tarap RM 34,000. Mana ambil 34,000? Kongsi untung ni ya. Okay, sini ya. Okay, dan last kali Molly dapat 2/10. Okay, daripada RM 34,000. Okay, itu masuk dia. So 34,000, 17,000. Ana dapat 10,200 dan juga Molly dapat 6,800. So, total mereka, okay, kat sini kosong, sekejap. Okay. So, total di sini masih sama kita untuk dapat semua. Mesti dapat 34,000 balik ah. Okay, so bawah ni total kosong balik. Okay, jawapan akaun pengasingan untung rugi, jawapan akhir mesti kosong. Sebab kita dah allocate kongsi untung ke setiap perkongsi. Mereka dah dapat bahagian mereka masing-masing. So settle soalan nombor 4.